Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama Menelusuri Rampai Pagi di siang ini. Seperti yang kami nyatakan tadi, kita akan juga membawakan satu topik mengenai dengan kejuruteraan sosial. Kita bersama dengan narasumber kita ni, Fakrul, memperkenalkan Yang Mulia Pengiran Muhammad Farid Zulhusni Pengiran Aziz, Ketua Pelatih. Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Jadi ingin kita mengetahui secara lebih lanjut lagi mengenai tentang kejuruteraan sosial ataupun cyber security ini, ingin dijelaskan kepada penonton kita di Rampai Pagi. Silakan, Tuan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Fakrul Razi dan Serina dan para penonton Rampai Pagi pada hari ini. Terlebih dahulu saya bagi pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke atas jemputan wawancara Rampai Pagi pada hari ini dan memberikan peluang kepada CSB ataupun Cyber Security Brunei untuk mengkongsikan pelbagai isu semasa mengenai ancaman-ancaman jenayah cyber yang banyak berlaku pada masa ini. Seperti kita sedia maklum, kita pada masa ini berada dalam zaman digital dan internet memainkan peranan yang penting untuk memenuhi keperluan kita seharian, terutama sekali situasi COVID-19 pada masa ini yang banyak memberi perubahan ketara dalam kehidupan umum dan menunjukkan bahawa kebergantungan dunia terhadap ICT terlalu tinggi. Contohnya pembelajaran melalui talian, e-learning dan sebagainya. Keselamatan cyber harus diambil kira kerana ianya bersifat dinamik dan sentiasa boleh dieksploitasi oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Alhamdulillah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan penubuhan Cyber Security Brunei pada 1 Ogos 2020, di mana penubuhan Cyber Security Brunei ini adalah sebagai salah satu enabler strategik utama kepada transformasi digital dengan berperanan dan dalam menjalankan 3 perkhidmatan utama yang dapat disaksikan dalam skrin TV, iaitu yang pertama Cyber Security Brunei, Brunei Computer Emergency Response Team, BRUSET. Yang kedua NDFL, National Digital Forensic Laboratory, dan Cyber Watch Center CWC. Di mana kita perlu peka kepada penekanan dalam titah mengenai ancaman-ancaman kepada keamanan cyber pada masa ini, di mana negara kita tidak terkecuali dengannya. Okay. Pengenalan mengenai BRUSET dulu insyaAllah sekarang disampaikan lebih lanjut mengenai kejuruteraan sosial. Okay. Seterusnya, Cyber Security Brunei adalah agensi keselamatan cyber nasional di negara Brunei Darussalam, berfungsi sebagai pentadbir yang memantau dan menyelaraskan usaha nasional dalam menangani ancaman keselamatan cyber dan jenayah cyber. Ianya beroperasi di bawah Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC dan menyediakan perkhidmatan keselamatan cyber untuk sektor kerajaan, sektor awam maupun sektor swasta di negara Brunei Darussalam. Perkhidmatan keselamatan cyber ini bertujuan untuk memastikan kepentingan seperti yang pertama, meningkatkan kesedaran mengenai ancaman cyber di 3 sektor yang dinyatakan sebelum ini, iaitu sektor kerajaan, awam dan swasta, terutamanya sekali perlindungan infrastruktur maklumat kritikal ataupun lebih dikenali dengan CII, iaitu Critical Information Infrastructure di negara Darussalam khususnya. Yang kedua ialah meningkatkan keupayaan untuk bertindak balas terhadap insiden cyber melalui pengurusan krisis cyber yang berkesan. InsyaAllah nanti akan dikongsikan cara-cara atau prosedur jika berlakunya insiden jenayah cyber. Dan yang ketiga, meningkatkan keupayaan penguatkuasaan undang-undang dalam menangani ancaman cyber melalui perkhidmatan National Digital Forensic Laboratory. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman cyber dengan mengadakan jarayawara dan taklimat. Wah, Alhamdulillah ya. Kalau kita lihat begitu jitu perancangan daripada Cyber Security Brunei untuk tahun ini saja. Satu informasi yang cukup penting tadi, baru saya ditubuhkan di atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 1 Ogos 2020 lalu. Jadi Cyber Security Brunei ini mempunyai peranan dan fungsinya tersendiri, tapi mungkin juga boleh berkongsi ini, Pengiran, mengenai dengan visi dan misi CSB ini ataupun Cyber Security Brunei ini. Okay, terima kasih Serina. Adapun visi Cyber Security Brunei ialah menyediakan ruang cyber yang selamat dan berdaya tahan untuk negara Brunei Darussalam sebagai negara pintar ataupun Smart Nation. Smart Nation. Secure and resilient cyberspace for negara Brunei Darussalam as a smart nation. Misi Cyber Security Brunei pula ialah memimpin usaha nasional dalam memantau ancaman cyber, mengenerusi keselamatan cyber dan memerangi jenayah cyber. Seterusnya ke arah ruangan cyber yang berdaya tahan dan lebih selamat yang akan melindungi kepentingan nasional dan menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara Brunei Darussalam. Dan yang terakhir ialah membantu dan menolong kerajaan dalam merumuskan dasar
dan perundangan yang berkaitan dengan keselamatan dan jenayah cyber. Jadi kita dipercaya saja macam-macam sebenarnya jenayah ataupun ancaman ini. Ada pelbagai jenis dan kalau akan di list satu-satu, dikatakan satu-satu, nyata orang lebih daripada 10 jari ini apakah? Tapi kalau Fakhrul sendiri apa antara cybercrime ataupun jenayah cyber yang mungkin jenayah cyber yang paling kita ni terokai sekarang, bukan terokai lah, mungkin yang selalu tadi dengar ialah tentang bully. Cyberbullying. Adakah itu merupakan jenayah cyber juga kan? Pembuli cyber, jadi apakah antara yang sering dilaporkan, very common jenayah cyber yang sering dilaporkan ke pihak tuan? Silakan. Okey, saya akan kongsikan dulu ancaman-ancaman yang terdapat pada masa ini ataupun dikolek cyber threats seperti malware, which consists viruses, ancaman viruses, bukan saja terlampau complicated, dia tu kan tahu sebenarnya. Sebab technical lah. Technical. And then penggodam ataupun hacker. Atau lebih yang banyak tu juga. Ataupun banyak penipuan, online scamming, judi cyber, pengintipan, pornografi dan yang lebih masa ni skim cepat kaya. Iaitu menawarkan pelaburan yang ditawarkan menjadikan pulangan yang tinggi dengan risiko yang rendah ataupun tidak mengikut piawaian sistem pelaburan yang sebenar dan sepatutnya. Kecurian maklumat, penyebaran virus ataupun menyalin perisian secara tidak sah, kerosakan atau pengubuasaian ke atas program atau data komputer dan sebagainya. Tetapi top 3 yang banyak kena laporkan kepada pihak CSB ataupun Berusaha adalah yang pertama penipuan dalam talian ataupun dinamakan online scam. Yang termasuk WhatsApp takeover, business email compromise dan romance scam. Yang kedua WhatsApp takeover. Seperti tadi semua maklum. Situasi macam mana tu WhatsApp takeover? WhatsApp takeover ni apabila penjenayah cyber ataupun orang yang tidak bertanggungjawab membuat mengambil nombor telefon aplikasi, mengambil WhatsApp atau untuk kegunaannya diri sendiri. Melalui line individu. Melalui line orang lain. Seperti sebelum ini pun ada di kalangan kita ni pun yang ada orang terlibat dalam Facebook Facebook tu bukan yang mempunyai akaun tetapi ada memposting sesuatu yang kurang elok. Jadi mungkin itu antara situasinya dan itu antara 3 perkara ancaman cyber yang banyak dilaporkan kepada CSB kita ni dan mungkin juga apa yang Tani ingin perkatakan hari ini, kejuruteraan sosial. Apa sebenarnya? Social engineering ini sebenarnya? Okey, seperti kita saksikan di skrin TV, makna kejuruteraan sosial ataupun social engineering ialah memanipulasi atau memperdaya seseorang untuk memberikan maklumat sulit atau maklumat peribadi yang mungkin digunakan untuk tujuan penipuan. Macam itu. Seterusnya seperti yang kita saksikan di TV juga, berikut adalah contoh-contoh maklumat peribadi seperti nombor kredit kad, email, tarikh lahir, kata laluan atau lebih dikenali sebagai password, termasuk juga nombor IC, nombor telefon dan sebagainya, di mana penjenayah cyber akan menggunakan maklumat-maklumat sulit ini untuk kegunaan atau kepentingan mereka sendiri. Berikut adalah jenis-jenis kejuruteraan sosial. Yang pertama, sebelah kiri, phishing. Yang kedua, vishing. Dan yang ketiga, smishing. Ketiga-tiga mereka mempunyai niat atau tujuan yang sama di mana penjenayah cyber akan memanipulasi atau memperdaya seseorang untuk memberikan maklumat sulit atau peribadi kepada penjenayah cyber. Cuma yang membezakan di antara jenis-jenis berikut adalah bagaimana penjenayah cyber akan mendapatkan maklumat berikut. Yang pertama tadi, kaedah phishing akan digunakan bagi mangsa-mangsa yang menggunakan medium seperti email dan social media. Manakala kaedah phishing pula menggunakan video ataupun voice, di mana penjenayah cyber akan menghubungi melalui telefon bimbit ataupun landline, telefon rumah. Selalunya penjenayah cyber akan menyamar dari sebuah organisasi yang dipercayai untuk mendapatkan akses ke maklumat-maklumat peribadi mangsa. Dan yang terakhir sekali adalah smishing. Selalunya penjenayah cyber akan menggunakan taktik SMS ataupun short message services untuk tujuan yang sama je tu, iaitu untuk menyamar, memanipulasi dan memperdaya seseorang untuk memberikan maklumat sulit ataupun peribadi kepada jenayah cyber. Berikut juga dikongsikan contoh-contoh phishing yang digunakan. Seperti yang disaksikan, mangsa akan menerima email daripada seseorang yang tidak dikenali. Penjenayah cyber akan menyamar dari sebuah organisasi yang dipercayai, berkemungkinan juga boleh jadi bank ataupun sebagainya. Mangsa akan diberi link ataupun pautan. Kalau kita boleh nampak teks yang berwarna biru,
di mana jika mangsa menekan pada pautan tersebut akan dibawa ke satu laman web yang menyamar dari sebuah organisasi. Macam yang tertera di TV adalah Instagram. Penjenayah cyber menyamar menggunakan social media Instagram di mana mangsa perlu memasukkan maklumat peribadi seperti nombor telefon, username sama email dan kata laluan ataupun password. Apabila mangsa menekan butang login tersebut, maklumat-maklumat yang dimasukkan sebelum ini, password, email ataupun nombor telefon, akan dihantar kepada penjenayah cyber, tapi bukan kepada pemilik laman web sebenar. So penonton sampai pagi boleh saksikan di atas skrin tersebut akan ditunjukkan pautan ataupun link berikut yang dimiliki oleh penjenayah cyber. Tetapi bukan menggunakan logo dan maklumat-maklumat lain yang menyerupai seperti Instagram sendiri. Seterusnya, contoh phishing di mana individu telah dihubungi melalui telefon bimbit, menyamar daripada pihak yang tidak bertanggungjawab, menyamar sebagai pegawai mahkamah ataupun organisasi seperti Telbru, meminta maklumat peribadi dari mangsa. Dan yang terakhir, smishing. SMS, SMS macam tu. Daripada SMS sendiri ataupun phishing dan smishing. Phishing nada. So SMS untuk memberikan arahan kepada mangsa untuk menekan link atau pautan yang diberikan. Sama. Jadi itu lebih senang, tapi itulah seperti yang diharapkan itu. Kita ni mengharapkan supaya warga negara kita ni dapat menjadi warga smart nations. Jadi sebenarnya smart nations yang dimasukkan di sini bukan hanya kepesatan teknologi dan kepekaan dan kecilikan kita ni kepada teknologi digital ni, tetapi pintar juga untuk memilih informasi yang boleh dipercayai. Menyalahgunakan. Kita ni sebagai pengguna harus peka ataupun berhati-hati. Jadi boleh kita tanyakan kepada Tuan Pengiran sendiri, apa sebenarnya yang membuatkan kita ni jenayah mesti ada, tetapi apa yang membuatkan kita ni terjerumus, terpedaya dan juga terjerumus dalam hal-hal yang sedemikian? Silakan, mungkin dapat dipenjelaskan sedikitlah. Sebenarnya tadi sebagai pengguna internet mudah terpedaya dengan offer atau promosi yang diadakan di namanya kan mengailkan media sosial terutamanya. Macam promosi 50%, 70%, masukkan maklumat peribadi anda untuk mendapatkan promosi tersebutlah. Dari sana mostly orang terjerumuslah dengan menjadi mangsa jenayah cyber ni. Daripada reward yang diberikan itu, tapi ada lagi trend masa ni mereka kurang lagi menggunakan penipuan secara online, maksudnya tu daripada mungkin SMS. Ada lagi ni terus direct phishing, ini namanya phishing. Terus menelefon ke telefon pintar ataupun telefon landline kita. Cuma itu kita ni apabila melihat line yang didaftarkan pada line Brunei, tadi mau menjawab, mungkin ada kepentingan. Tapi bila dijawab rupanya suara tu suara logat lain. Logat lain daripada luar. Daripada luar negara. Apa yang perlu kita dilakukan selepas satu? Mungkin ada panduan untuk mengelakkan pengguna ini menjadi mangsa. InsyaAllah di penghujung sekarang wawancara akan saya kongsikan langkah-langkah keselamatan untuk menangani jenayah-jenayah cyber. Dan bagaimana pula langkah-langkah yang perlu kita ni ambil untuk mengelakkan pengguna daripada menjadi mangsa jenayah cyber, terutama sekali phishing yang ada kita tadi kongsikan tadi ni. Okey. Berikut dikongsikan cara-cara melindungi keselamatan daripada ataupun mengikuti daripada phishing ni. Yang pertama, jangan klik pautan yang mencurigakan. Yang pertama, yang kedua, lakukan imbasan antivirus terhadap lampiran email sebelum membukanya. Seterusnya, berwaspada dengan siapa dengan tadi berkomunikasi. Lindungi maklumat peribadi anda. Pastikan perisian antivirus dan anti-spyware dikemas kini secara automatik ataupun automatic update. Pastikan sistem operasi dan perisian anda dikemas kini. Simpan backup data penting anda dengan selamat. Backup. Seterusnya, jangan memuat turun atau menggunakan perisian dari sumber yang tidak dipercayai. Dan yang last sekali, gunakan kata laluan yang kuat dan ubah sekerap mungkin. Lebih kurang berapa lama? 3 bulan sekali? Perspektif 3 bulan sekali, 6 bulan sekali terpulang kepada sesuatu organisasi atau individu. Kadang-kadang daripada itu sendiri yang memberikan tadi peringatan untuk menukar dari masa ke semasa. Ada notifikasi. Dan apakah pula jenis-jenis jenayah cyber yang boleh dilaporkan kepada pihak Cyber Security Brunei ataupun BRUSET ini? Okey, jenis-jenis jenayah cyber yang boleh dilaporkan kepada pihak BRUSET adalah seperti berikut.
Yang pertama, komputer yang telah dijangkiti ataupun malicious affected virus. Nombor 2 ialah laman web yang berniat jahat. Yang seterusnya ialah akaun email yang digodam, akaun email yang pernah kena hack. Pancingan data, as mentioned tadi, phishing. Kompromi email perniagaan atau lebih dikenali dengan business email compromise. Isu-isu mengenai dengan media sosial, penipuan online dan sebagainya, pembulian cyber, kerosakan laman web, dan penolakan perkhidmatan ataupun lebih dikenali dengan denial of service. Jadi mungkin dapat dikongsikan lagi bagaimanakah cara untuk dapat menghubungi BIS kita jika sekiranya ada terjadi ada kaitan-kaitannya dengan jenayah cyber. Okey, berikut dikongsikan cara untuk melaporkan jika sekiranya terjadi insiden jenayah cyber, iaitu BIS kita boleh menghubungi kami melalui email kepada reporting@bruset.org.bn. Talian hotline kami 245-8001 yang beroperasi selama 24 jam. Dan talian 717-0766 bagi pengguna WhatsApp. Dan untuk maklumat lebih lanjut, orang ramai boleh melayari laman web rasmi Cyber Security Brunei di www.csb.gov.bn. Baik, kita ada masa lebih kurang 3 minit ni, Tuan Pengiran. Ada soalan yang saya percaya kebanyakan orang kita ni mahu tahu. Tadi dinyatakan kita ni boleh melaporkan kepada Bruset ni mengenai dengan email, akaun email yang digodam. Baik, dunia pintar ataupun kita ni berada di dunia smart nations. Selalunya statement account bank kita ni masa ni sudah semuanya menggunakan e-statement account bank. Jadi, apa cara terbaik kita ni untuk mengelakkan penggodaman email kita ni? Kan setiap bulan selalunya ataupun apabila kita ni memerlukan e-statement itu akan dikirimkan melalui email kita ni. Jadi, apa cara terbaik untuk kita ni menyelamatkan agar informasi pribadi, nombor akaun kita ni indah di-hack. Indah di-hack betul? Adakah setelah kita ni menerima email itu, kita ni print saja lepas tu delete the email ataupun macam mana? Okay, terima kasih Serina. Langkah-langkah yang kami selalu sarankan adalah as mention tadi mengikut best practice untuk mengubah password kita ini sebagai pengguna kalau boleh 3 bulan sekali. Okay, by the time password itu sudah kena godam oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, pada masa itu tadi sudah bertukar password. Okay? So as a best practice kalau boleh disarankan 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. At least bertukarlah. Baik, mungkin ringkas. Jadi mungkin hanya mungkin seminit saya lagi kita akan bersama ni kan. Mungkin ada rumusan ataupun ada pesanan kepada penonton kita ni di Rampai Pagi hari ini, apakah yang ingin disarankan? Silakan. Okey, Cyber Security Brunei ingin mengingatkan orang ramai agar sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan taktik yang digunakan oleh penjenayah cyber, terutama sekali apabila maklumat sulit atau maklumat peribadi diberikan. Dan sentiasa meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan cyber kerana ianya sentiasa berubah dari masa ke semasa. Makin canggih. Makin canggih. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Pengiran masa yang diluangkan bersama informasi yang cukup padat dan padu kita bawakan pada hari Jumaat ini mengenai dengan cyber security ataupun keselamatan cyber. Jadi insya-Allah di lain kesempatan kita akan membawakan lagi topik ini yang akan pasti memberikan kejelasan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itulah Fakrul ya. Bersama dengan narasumber kita ni dan memang menarik sekali ni Sarina mengenai tentang jenis-jenis jenayah cyber yang boleh dilaporkan kepada pihak mereka. Antaranya ialah komputer BIS kita dijangkiti, ada laman web yang berniat jahat, malicious website, akaun email yang telah pun dikodam, pancingan data dan sebagainya. Dan cara yang paling bagus sekali, baik sekali ialah tadi sentiasa ubah kita punya password dari masa ke semasa.